سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Hadirin sajmaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan mau sihat no? Alhamdulillah. Jadi katanya inilah masa kuliah saya kot. Jadi Sabtu yang ketiga. Saya memang free pun Sabtu ketiga pagi. Sabtu keempat. Sabtu keempat. Baik. Jadi seperti mana yang saya bincang dengan Ustaz Rosman, kita akan baca bab hadis kan. Betul Ustaz? Riyadhus Salihin. Kitab Riyadhus Salihin. Ataupun kalau tuan-tuan nak cadang kitab lain pun boleh juga. Kukuk tuan-tuan rasa kitab ni ada ustaz lain baca lah, baca kitab lain boleh juga. Jadi sebaik-baiknya kitab tu kita pelbagaikanlah di kalangan ustaz, supaya banyak benda, banyak bidang yang kita dengar. Jadi hadis Riyadhus Salihin ni karangan Imam An-Nawawi rahimahullah. Dia bab hadis, tapi dia bab hadis yang mudah-mudah. Dia ada hadis yang agak berat, macam hadis bab hukum fiqh. Hadis bab hukum fiqh ni dia agak berat sikit, sebab dia bersimpang siur. Jadi perbahasan dia panjang. Macam ada hadis yang macam seolah-olah Nabi sentuh bini dia, tapi Nabi terus mayang. Panjang perbahasan dia. Yang tu kurang digalakkan lah, sebab dan dia akan jadi banyak perbincangan khilafiyah. Jadi kitab hadis yang kita mengaji ni hadis bab akhlak. Ni karangan Imam Nawawi, dia bab akhlak je. Dia mula dengan bab ikhlas, bab taubat, bab sabar, bab benar. Jadi dia tak ada perbahasan khilafiyah, tak ada. Dia khilafiyah ni banyak, sebab hadis tu yang ulama sebut al-ahadis mudillah illa lil fuqaha, kata Sufyan bin Uyainah. Maksud dia apa? Hadis itu boleh menyesatkan kecuali orang yang faqih, fuqaha. Kan ada zaman sekarang ni anak-anak muda yang mengaji hadis, mengaji sunnah, kadang-kadang dia cepat sangat mengata orang lain bid'ah. Silap tu bila cepat hukum tu dia silap. Cepat sangat talqin bid'ah, tahlil bid'ah, cepat sangat. Sembahyang baca doa kunut bid'ah. Pasal apa? Dia masuk ke pintu yang silap. Benda khilafiyah ni memang dia timbul tuan-tuan. Benda khilafiyah benda yang tak dapat dielakkan. Benda yang memang ada. Baik, jadi hadis yang kita sebut ni, hadis ni dia takkan bawa pada perbincangan khilafiyah, dia tak ada. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita dalam agama ni, Nabi dah pesan yassiru wala tu'assiru. Agama ni kita nak sampaikan, biarlah kita mudahkan. Wala tu'assiru, jangan kita payahkan. Kita dalam mazhab Syafi'i ni pun tuan-tuan banyak lagi kadang-kadang mungkin kita tak kuasai. Tiba-tiba kita pergi cerita mazhab-mazhab lain, takut orang jadi keliru lah tuan-tuan. Kadang-kadang orang awam tanya, ustaz, jadi sah ke tak sah? Orang jadi keliru. Saya pernah mengajak, saya kata duduk tahiyat awal adalah sunat ab'ad. Ada seorang ustaz tu kata, bukan sunat ab'ad, duduk tahiyat awal adalah rukun. Kalau tak duduk batal sembahyang. Saya tak anggap ustaz tu silap, tapi saya tahu ustaz tu mungkin dia dia tersilap dari segi mazhab. Mazhab kita tak macam tu. Mazhab kita duduk tahiyat awal, tuan-tuan tak duduk sembahyang sah. Sebab tu bila kita dah naik ke atas, lupa duduk tahiyat awal, jangan turun balik. Batal sembahyang. Sebab kita dah berdiri, itu rukun. Jangan turun balik ke tahiyat awal, cuma nanti sujud sahwi. Habis tu yang kata batal ni mana? Yang kata rukun tu mazhab Hambali. Sebab tu kadang-kadang ustaz di universiti memang mengaji 4 mazhab. Ngaji semua mazhab supaya banyak benda tahu. Jadi kadang-kadang bila kadang-kadang kita lupa buat murajaah. Ustaz-ustaz kadang bila nak mengajar kena buat murajaah juga. Lupa buat murajaah. Itu yang kadang-kadang dia tersilap. Dia tercampur mazhab lain. Jadi dia bagi tahu, batal. Maknanya tak batal. Sama juga saya tengok ustaz dalam TV. Dia kata siapa yang sembelih dia tak baca bismillah, maka sembelihan dia tak boleh dimakan. Itu juga bukan mazhab kita. Mazhab kita bismillah ni sunat. Sunat, tapi bacalah, jangan tak baca. Tapi benda tu sunat. Tak boleh kita kata tak baca bismillah, sembelihan tu jadi bangkai, tak boleh. Sebab apa? Sebab dalam ayat Quran tu, wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaih. Ada ayat Quran sebut,
Jangan makan makanan yang tak disebut nama Allah padanya. Jadi dia berdasarkannya tu zahir. Padahal ayat tu konteks dia, kalau ikut mazhab Syafi'i, dia nak cerita makanan-makanan yang disembelih atas nama berhala. Dia tak sebut nama Allah, tapi dia sebut nama berhala. Dia macam tu, dia muqabalah. Ya, nampak? Jadi tuan-tuan, sebenarnya saya tengok dalam TV, saya tengok dia dah tersilap tu. Sebenarnya sembelihan yang tak baca bismillah sah, tapi dia kata tak sah. Pasal apa? Dia tercampur aduk dengan mazhab Hambali. Dia mazhab ni semua betul tuan-tuan. Dia apa? Dia interpretasi tuan-tuan. Bagaimana? Macam dalam Quran sebut wamsahu biru'usikum, sapulah kepala. Dia tak sebut sapu macam mana, banyak mana. Maka jadilah khilaf. Mazhab Syafi'i tuan-tuan ambil selai apa? Satu jari ya tuan-tuan letak. Sah. Ada setengah separuh. Mazhab Maliki satu kepala. Lepas apa jadi khilaf? Dalil yang tidak, orang panggil bersifat zanni. Dia ada banyak tafsiran. Semua betul tuan-tuan. Zaman Nabi pun dah ada khilaf. Jadi saya sebut awal-awal lah tuan-tuan. Saya baca hadis ni bukan hadis bab-bab khilafiyah. Sebab saya dulu saya ingat masa saya nak ambil apa? Takmir. Tauliah ambil dah, nak ambil takmir, guru takmir. Lama dah. Masa saya nak ambil takmir tu, tauliah dia panjang lah proses dia tu. Dia dengan periksanya, kemudian dia temuduga. Lepas dapat tauliah baru nak ambil takmir. Takmir ni dia kena masuk 4 bilik. 4 bilik. Ada yang tanya bab tasawuf, ada yang tanya bab akidah, ada yang tanya bab Al-Quran, bab fiqah, masuk 4 bilik. Salah satu bilik yang saya masuk tu, bilik tasawuf, untuk guru pondok daripada Pangkal Hulu kot. Dia tanya saya mengajar kitab apa? Saya sebut Riyadhus Salihin, kitab hadis. Bila sebut kitab hadis dia tuan-tuan, dia takutkan zaman sekarang dia tuan-tuan tengok di YouTube, di Facebook, kadang-kadang orang yang baca hadis ni kadang-kadang dia suka hukum orang. Bukan semua orang dia suka hukum bid'ah. Kan ada yang dia budaya macam tu, ada ke situ. Tapi saya beritahulah hadis kitab Riyadhus Salihin ni bukan hadis bab khilafiyah. Ini hadis berkenaan dengan apa? Akhlak. Ada hadis tuan-tuan, kalau nak baca hadis bab fiqh boleh ambil yang memang dalam fiqh mazhab Syafi'i, macam Bulughul Maram, tu cantik, karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Buku tu tak ada masalah, sebab buku tu memang disusun dalil-dalil dalam mazhab Syafi'i. Panjanglah tuan-tuan perbahasan dia. Macam tuan-tuan pergi Mekah dululah, tuan-tuan sentuh orang kan, tuan-tuan pegang macam mana, batal ke tak batal tuan? Dulu saya tak pernah pergi Mekah kan. Tuan-tuan pegang batal tak batal dulu? Kan bila masa tawaf tuan-tuan sentuh orang perempuan, kira macam mana? Kalau dulu tabuh haji kata macam mana? Pegang mazhab lain ke macam mana? Ingat tak? Ke tuan-tuan macam mana? Pegang mazhab lain ni? Ke dia kata tak boleh sentuh ya? Dia macam ni. Dulu ustaz-ustaz tabuh haji bagi tahu pegang mazhab lain. 3 mazhab lagi. Betul tak? Hambali, Syafi'i, Maliki dengan Hanafi. Sebahagian besar kata sentuh dengan syahwat. Ada syahwat pun batal. Sebahagian ni kata tak, bersetubuh yang batal, sentuh tak batal. Mazhab Syafi'i yang paling ihtiyat, ambil jalan selamat. Macam mana nak tahu sentuh ada syahwat? Betul tak kan? Syahwat tu benda yang tak nampak. Jadi sentuh batal. Itu jalan yang paling selamat. Tapi masalahnya bila tawaf, selalunya tersentuh tang mana? Kaki. Betul tak kaki tu? Terkena. Jadi nak macam mana? Dulu tuan-tuan, saya ingat dulu ustaz kata pegang mazhab lain. Boleh juga, bukan tak boleh. Senang je, tapi kena ambil ismayang macam mazhab tu lah. Bukan banyak beza pun. Kalau tuan-tuan nak pegang mazhab Hanafi, tuan-tuan ambil ismayang, tuan-tuan sapu satu kepala. Kalau mazhab Hambali, bismillah jangan tinggal, wajib. Bismillah, basuh tangan, kumuk, masuk air dalam hidung. Kalau tuan-tuan memang buat macam tu, mazhab Hambali pun kata tuan-tuan sah. Kita dengan mazhab Hanafi apa beza dia? Mazhab Hanafi bila ambil uduk wajib gosok. Gosok tu wajib, kita sunat dia gosok. Kalau tuan-tuan dah ambil uduk memang macam tu, semua mazhab kata tuan-tuan uduk sah. Jadi tuan-tuan boleh etikad pada mazhab lain. Boleh lah. Tapi wuduk kena ikut mazhab tu lah. Tapi yang terbaru ni, saya ingat dalam tahun 2019 kot, Tabuh Haji keluar fatwa yang lain lah. Tabuh Haji kata tak perlu pun untuk kita i'tikad pada mazhab lain.
Tak perlu. Ambil air semayang macam mazhab Syafi'i. Yang ni hal terbaru. Pasal apa? Pasal benda itu bukan benda biasa. Benda itu luar biasa. Bila tuan-tuan tawaf, orang kan ramai. Jadi tuan-tuan nak elak benda tu susah. Maka dia ada satu benda dalam kitab fiqh disebut umumul balwa. Kesusahan yang umum, yang suka dielakkan. Yang tu memang dia tak dikira, tuan-tuan. Dalam kitab fiqh memang ada bab tu. Kesusahan yang suka dielakkan, jadi dia memang menyenangkan. Maksud dia benda tu memang tak dikira. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab-kitab fiqh lama dia sebut. Zaman dulu, sebelum zaman sekarang lah, tuan-tuan. Sekarang Mekah dah hebat dah. Dah ada minyak. Jadi hebatlah depan Kaabah tu ada orang cuci 24 jam. Kalau tuan-tuan baca dalam kitab-kitab karangan Syekh Daud Abdullah Al-Fatani dulu di Mekah, bukan masalah sentuh orang perempuan. Sebab dulu tak ramai, sekarang ramai. Masalah tawaf di Mekah yang disebut dalam kitab-kitab lama apa? Taik merpati. Dulu kan taik merpati, kan tuan tengok gambar-gambar Mekah tu. Depan tu kan ada banyak gambar dulu lah, 1 tahun dulu. Banyak burung merpati. Taik dia banyak kat situ. Bila taik dia banyak kat situ, bila tawaf, tuan-tuan kena ada wuduk dan tak boleh ada najis. Macam-macam khutbah lah. Tak boleh ada najis. Macam khutbah kena najis, terpijak, tak cicak ke apa, berhenti dulu. Dia tak boleh najis pada badan kita. Jadi macam mana dalam kitab fiqh sebut? Bila tawaf nak elak pada taik merpati tu susah. Cerita bab fiqh sikit tuan-tuan saja, sikit cerita bab fiqh. Jadi macam mana nak buat? Ikut dalam mazhab kita, bila pijak taik merpati, batal lah umrah, kotor, kena pergi basuh. Tapi dalam kitab-kitab lama dia sebut apa? Dimaafkan. Sebab apa? Ketika itu umumul balwa, susah nak elak. Di situlah. Kalau mazhab Hambali dia tak ada masalah. Binatang yang halal dimakan, taik dengan air kencing dia suci. Dia lain pula. Mazhab Hambali yang lain di Mekah Madinah tu, air taik kambing, air kencing kambing bersih. Kalau kena kat mayang ada taik kambing, sah. Mayang ada taik ayam, sah. Dia anggap macam tu. Binatang yang halal dimakan, kencing dan berak dia bukan najis. Dia ke situ pula. Tapi saya nak cerita macam mana ada umumul balwa. Lepas ni tuan-tuan pergi haji, ambil ismayang macam mana kat Malaysia, tersentuh tu semua dianggap umumul balwa. Tapi kalau tersentuh kat hotel, dekat jalan, itu bukan lah. Ni kita cerita masa tawaf baik. Tak apa tuan-tuan, kita pergi bab hadis ni. Jadi hadis saya ni hadis berkenaan dengan akhlak lah. Jadi bab yang pertama yang disebut oleh hadis ni disusun oleh Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi ni siapa? Imam Nawawi adalah imam dalam mazhab Syafi'i ni, dia orang nombor 2 lah, yang sangat besar jasa dia setelah Imam Asy-Syafi'i. Dan boleh dikatakan kerana jasa dia yang besar ni lah mazhab Syafi'i berkembang sampai ke hari ni kat kita. Sebab lepas zaman Imam Syafi'i, banyak lagi ulama-ulama alim. Imam Nawawi lah yang susun balik mazhab Syafi'i menjadi tersusun. Sehingga daripada mazhab Syafi'i banyak, kita ada kemudian ada Abu Ishaq Syiradi dengan dia dengan Tanbih, Syarah Muhazzab. Kemudian datang Imam Nawawi. Yang kita duk mengaji kitab fiqh ni, selalu dia sebut nama 2 syekh kan. Syekh Ramli dengan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Pasal dia sebut selalu 2. 2 ni dia ada kitab Syekh Ramli, kitab dia Tuhfatul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj. Ibnu Hajar Al-Haythami, kitab dia Nihayatul Muhtaj Syekh Ramli, Tuhfatul Muhtaj Syekh Ibnu Hajar Al-Haythami. 2 kitab ni dia rujuk pada kitab siapa? Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Siapa tulis? Imam Nawawi. Dia syarah kitab siapa? Abu Ishaq Syiradi. Kemudian Syiradi dia ambil daripada mazhab Syafi'i. Jadi susunan yang sampai pada kita ni tuan-tuan, banyak jasa pada Imam An-Nawawi rahimahullah. Baik. Jadi sebab tu dalam mazhab Syafi'i bila sebut syekhan, banyak itulah 2 orang itulah, Syekh Ramli, Ibnu Hajar Haytami. Ambil pada Imam Nawawi, Syekh Abu Ishaq sampailah ke atas. Tapi besarlah jasa Imam An-Nawawi rahimahullah. Itu yang tuan-tuan perasan tak? Kalau tuan-tuan masa khutbah, khatib baca doa, tuan-tuan angkat tangan amin ke tuan-tuan tak angkat tangan? Kan macam khatib baca doa kan, Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Tuan-tuan angkat tangan doa amin ke tak bawah? Tak angkat tu. Kalau ikut fatwa negeri Perak, digalakkan lah
angkat tangan dan amin. Digalakkan. Tapi kalau tuan-tuan tak angkat, betul juga. Pasal apa? Khilaf dua orang tu. Dia dalam mazhab Syafi'i pun ada khilaf. Ibn Syekh Syekh Ramli kata tak payah angkat. Syekh Ramli kata tak, yang sunatnya tak angkat, dengar sahaja. Ibnu Hajar Al-Haytami kata yang sunat angkat tangan dan amin. Dua-dua betul. Tuan-tuan buat yang mana-mana lah, tak ikut tuan-tuan lah. Kalau Penang memang dia tak angkat. Saya tanya Penang memang langsung tak angkat. Itu memang pengamalan dia. Mazhab Syafi'i juga tu. Dia ambil pengamalan pandangan Imam Ramli. Di Perak pun saya tengok masjid tinggi pun banyak tak angkat. Tuan-tuan pun banyak tak angkat. Tak ada apa pun tuan-tuan. Tapi ada keluar. Saya ingat ada Jabatan Agama keluarkan. Dia kata digalakkan angkat. Kalau saya ikut tempat. Kalau banyak angkat, saya pun angkat. Tak mau orang nampak pelik, apa tak angkat, sombong lah. Ada orang kadang-kadang dia macam tu. Kalau saya tengok ramai tak angkat, jangan saya tak payah angkat lah. Khilaf dalam mazhab. Dalam mazhab Syafi'i pun ada khilaf. Baik. Saya dah sebut tuan-tuan, bab khilaf ni jangan jadikan isu yang menyusahkan. Betul tak? Sampai orang jadi timbul tanda tanya. Khilaf ni kadang-kadang kalau benda tu melibatkan mazhab yang lain boleh, tapi kita tunggu fatwa dulu, senang. Contoh bayar zakat, guna duit, itu mazhab lain, tapi fatwa dah keluar, tak apa, tunggu fatwa. Bila fatwa dah keluar boleh, tak ada masalah. Baik, kita tengok tuan-tuan. Bab yang pertama tuan-tuan, dan kebanyakan bab ulama akan letak bab niat dulu. Supaya apa? Mengaji ni bagi ikhlas. Kalau mengaji tak ikhlas, habis. Tuan-tuan mengaji, tuan-tuan ibadah semata-mata kerana Allah, tu bab ikhlas dulu. Banyak kitab dia akan bicarakan bab niat dulu. Kemudian Imam Nawawi letak bab apa? Bab taubat. Marhalah yang kedua, taubat. Sebab apa tuan-tuan mengaji? Kalau ustaz mungkin ramai yang ngajak tasawuf sini. Ustaz saya ingat dia tasawuf kot, ustaz apa? Ustaz Ghazali pun tasawuf. Kalau bab tasawuf ni antara marhalah yang awal taubat. Sebab kalau dosa banyak, tuan-tuan macam mana tuan nak dekatkan diri pada Allah? Marhalah yang kedua taubat. Bersihkan diri daripada sebarang dosa. Itu letak taubat. Lepas tu marhalah yang ketiga dia letak sabar. Pasal apa? Bila tuan-tuan nak mengamalkan Islam, kita berhadapan dengan 3 musuh tuan-tuan. Pertama, syaitan. Syaitan yang selalu bisik pada hati kita lintasan-lintasan yang jahat. Yang kedua adalah nafsu kita. Dan yang ketiga, orang. Orang yang tak suka kita buat baik. Ni macam lah elok sangat. Kita buat baik, orang kata macam-macam. 3 orang ni kita nak berhadapan, kena sabar. Jadi kita tengok bab kita yang pertama tuan-tuan, bab niat. Bab yang pertama sekali. Baik, kemudian kita tengok kata Imam Nawawi rahimahullah. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid darin. Kata Imam Nawawi, babul ikhlas. Bab pada menyatakan ikhlas. Ini buat semata-mata kerana Allah. Wa ihdarun niyyah, dan menghadirkan niat dalam banyak setiap amalan kita dan perkataan kita yang zahir ataupun tersembunyi. Baik, apa kata Imam Nawawi? Ikhlas ni apa? Ifradullah subhanahu wa ta'ala bil qasdi. Kita jadikan semata-mata Allah dalam tujuan kita. Dia ikhlas ni tuan-tuan. Ni ada ayat Quran. Wa huwa ayuridu bil abdi bi ta'atihi. Yang dimaksudkan adalah seseorang hamba tu dengan ketaatannya, yakni dengan ibadah dia. At-taqarrub ila Allah duna syai'in akhar. Dengan ibadah dia tu semata-mata nak mendekatkan diri pada Allah, bukan tujuan lain. 2 benda tuan-tuan di sini. Ibadah, dan yang kedua kerana Allah. Dalam Quran Allah Taala sebut, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Maksud dia apa? Mereka tidaklah diperintahkan melainkan menyembah Allah mukhlishina lahuddin, dalam keadaan mengikhlaskan agama semata-mata pada Allah. Apa makna dia? Kemudian dia sambung tu, suci, yuqimus solah, dirikan sembahyang, menunaikan zakat, itulah agama yang lurus. Makna dia tuan-tuan, kerja-kerja ibadah ni buat mesti semata-mata kerana Allah. Itulah jambatan yang menghubungkan kita dengan Allah. Apa jambatan yang menghubungkan kita dengan Allah? Ibadah. Doa, puasa, sembahyang, zakat. Ini jambatan yang menghubungkan antara seorang hamba dengan Allah. Jangan tuan-tuan buat kerja agama ataupun siapa-siapa tuan-tuan buat pasal tujuan lain. Dia buat pasal tujuan lain. Pasal agama mesti ditunaikan kerana Allah.
Katakanlah ada orang dia buat benda lain, dia masak, dia nak orang puji dia. Tuan-tuan, ni kita tak kata riak sebenarnya. Benda tu tak baguslah. Tapi kita tak kata riak. Pasal riak ni benda agama. Benda ibadah mahdah, ibadah sungguh. Ada orang dia nak motor skill, dia nak tunjuk dia pandai bawa. Kita tak kata riak. Dari segi apa? Dari segi istilah tu bukan riak, itu menunjuk-nunjuk lah tuan-tuan. Menunjuk-nunjuk. Dia tunjuk apa? Naik motor hebat, nak mengorak orang perempuan. Itu bukan riak. Riak ni benda ibadah. Ad-din. Ada hadis nanti dia akan sebut tuan-tuan. Ada 3 golongan yang dia masuk neraka sebelum penyembah berhala. Ada dalam hadis sebut 3 golongan. Abidus sanam tak masuk lagi neraka. Orang lain tak masuk neraka, dia masuk neraka dulu. Ada hadis. Dalam kitab Riyadhus Shalihin yang besar ni tak ada. Dalam mukhtasar dia ada. Dia ada mukhtasar Riyadhus Shalihin. Hadis tu ada 3 golongan. Hadis riwayat Muslim sahih. 3 golongan yang masuk neraka sebelum orang lain masuk. Yang pertama siapa? Orang yang berjihad di jalan Allah. Orang lain tak masuk neraka ni. Sebab nak masuk neraka dia lepas titian sirat. Golongan ni, golongan yang diangkat kaki dia ke atas, muka dia heret ke tanah, lempak dalam api neraka. Yang pertama sekali golongan yang apa? Yang berjuang di jalan Allah. Orang Islam, dia berjuang di jalan Allah, mati syahid. Allah tanya pada dia, apa yang kau perbuat? Laki ni kata apa? Ai Rabb, wahai Tuhan, aku berjuang di jalanmu, membela agamamu kerana-Mu ya Allah. Kadzabta, Allah berfirman pada dia, kau bohong. Kadzabta, kau bohong. Kau berjuang apa? Tuqatil la yuqal syuja'an. Kau berjuang supaya manusia kata kau ni berani, pahlawan. Kau berjuang supaya dikatakan kau berani, pahlawan. Waqad qil, dah dapat benda tu. Kat dunia lu dah dapat. Memang Allah Ta'ala bagi tuan-tuan. Siapa yang jadikan amalan, yang mana amalan ni jabatan yang menghubung kita dengan Allah, tiba-tiba dia jadikan dia sebagai nak cari dunia, Allah Ta'ala bagi. Qad qil, kau dah dapat. Ya, orang puji kau berani. Kau dah dapat benda tu. Malaikat Zabaniyah pegang kaki dia, angkat ke atas, dia lempak masuk dalam neraka sebelum orang lain masuk. Saya fikir hadis ni tuan-tuan. Pasal apa? Dia orang Islam, dia mati syahid, cuma dia tak ikhlas aja. Kenapa dia masuk neraka dulu? Dulu saya fikir. Tapi dah lama baru saya tahu sebab apa. Itu yang orang yang pertama. Yang kedua, orang yang diberikan harta. Dia apa? Yatasaddaqun ana al-laili wan nahar. Banyak harta. Dia bersedekah siang dan malam. Siang malam sedekah. Kemudian Allah Ta'ala kata, ma fa'al, tak apa kau perbuat. Kata lelaki ni, aku bersedekah siang dan malam kerana-Mu ya Allah. Kadzabta, bohong. Kau derma, kau sedekah siang dan malam supaya dikatakan kau ni apa? Karim, Jawad, seorang yang pemurah. Dia kena lempak neraka. Dan ni orang Islam. Orang lain tak masuk, dia masuk dulu. Saya terfikir lepas apa dia masuk neraka dulu. Dia cuma tak ikhlas je. Sedangkan kebaikan tu dia buat. Dulu lah saya fikir waktu gigit tu, dia dah buat benda baik, cuma dia tak ikhlas je. Terjun neraka dulu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ada yang kata itu yang ketiga. Satu lagi golongan, orang yang diberi ilmu. Dalam tu sebut Al-Quran. Termasuklah orang yang ada ilmu agama. Fuqaha ataupun qurra. Qurra ni orang baca Quran. Fuqaha orang yang ada ilmu. Allah Ta'ala tanya, apa yang kau berbuat? Aku baca Quran siang dan malam. Aku berkuliah siang dan malam. Kerana-Mu ya Allah. Kadzabta, kau mohong. Kau baca Quran banyak, kuliah banyak, supaya dikatakan engkau qari'un. Engkau ni qari, pandai baca Quran, pandai berkuliah. Nak orang puji tuan. Lempak masuk neraka. Saya fikir, siapa dia masuk neraka dulu? Boleh saya tahu bila ulama hurai pasal golongan ni. Kerana golongan ni dia al-istihanah bi maqamil uluhiyah. Ini satu penghinaan pada makam ketuhanan. Ibadah kerana Allah, tiba-tiba hang cari orang. Di mana Allah dalam hati hang? Rendah sangat ke Allah dalam hati hang? Semayang patutnya kerana Allah. Tiba-tiba semayang nak menunjuk ke orang. Mana yang lagi besar dalam hati sebenarnya? Allah tu Tuhan sekalian alam.
Tiba-tiba buat kerana orang. Kita bersedekah. Sepatutnya ni sebut mengikhlaskan agama. Kerja-kerja agama mesti kerana Allah. Seolah-olah dalam hati kita tu Allah di mana? Ini penghinaan pada makam ketuhanan. Ini bermain-main. Tuan-tuan, buat ibadah tak boleh macam tu. Ibadah saya sebut jambatan yang menghubungkan kita dengan Allah. Jangan jadikan benda untuk mendapat habuan dunia. Dia main-main dengan makam ketuhanan. Ibadah mesti ditunaikan semata-mata mukhlisina lahuddin, semata-mata kerana Allah. Tidak tuan-tuan telah bermain-main. Di mana Allah dalam hati kita? Sehingga kita buat kerja ibadah, kita boleh niat nak cari orang, main-main. Itu yang berat tuan-tuan. Berat. Jadi tuan-tuan, tu kena ikhlas, selalu betul dengan niat. Jangan pergi haji supaya apa? Dapat apa? Haji. Depan tu. Haji Abdul bla 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 bla. Haji. Oh, syok. Bukan saya kata salah tuan-tuan. Tuan-tuan buat kerja tu, benda tu datang. Dia macam ni tuan-tuan. Bab kita nak faham benda tu. Bab ikhlas ni. Ada orang tanya Nabi SAW. Ada seorang lelaki tu, ara'aitar rajula. Ya Rasulullah, seorang lelaki itu ya'malu minas salihat. Dia ni bagus, dia buat benda baik. Dia bukan nak kerana manusia pun. Dia buat semata-mata kerana Allah. Wa yahmaduhu alaihin nas, tapi manusia puji dia. Dia buat kerana Allah. Banyak je orang kita puji kan, dia ikhlas. Kita tengok satu orang tu bagus, selalu main masjid, main awal, selalu mengaji, tolong orang, infak sana. Dalam hati kita, walaupun kita tak cakap dengan dia, dalam hati tulus murni kita ni, bagus dia ni, rajin dia. Padahal dia bukan nak itu pun. Kita memuji Imam Ghazali, kita memuji Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Hanafi, Maliki. Kita puji banyak ulama-ulama tuan-tuan. Ulama-ulama buat kerja bukan nak orang puji. Dia buat semata-mata kerana Allah. Pujian tu dia datang daripada tulus murni tuan-tuan. Sebab pujian pada manusia ni ada dua. Ada orang kadang dia puji bukan ikhlas pun. Dia apa? Dia bermuka-muka, belakang dia kutuk. Belakang, depan dia puji. Ada manusia. Orang yang buat kerja ikhlas, dia akan dapat pujian yang ikhlas juga pada manusia. Sebab tu orang tanya Nabi, itu riak ke bukan? Nabi kata bukan. Itu apa? Tilka busyra ajul mu'min. Tilka ajul busyral mu'min. Itulah kabar gembira yang pertama bagi orang yang beriman. Maknanya apa? Orang beriman nanti di syurga dia akan mendapat pujian daripada ahli syurga, para malaikat dan daripada Allah Subhanahu wa taala. Salamun qaulan min rabbir rahim. Kat dunia pun Allah Taala bagi sikitlah pujian daripada orang yang beriman. Dia tak mau. Tapi pujian tu datang. Dia macam inilah tuan-tuan. Bab dunia yang kita buat ni tuan-tuan. Dia apa? Macam tuan-tuan pergi kedai. Tuan-tuan pergi kedai, tuan-tuan minta apa? Mai gelas kosong satu. Tuan-tuan dapat gelas kosong satu. Tapi kalau tuan-tuan minta bagi Milo ais, Milo ais. Milo ais tuan-tuan dapat apa? Gelas dapat, saya silap piring pun dapat, straw pun dapat, semua dapat. Macam itulah. Tuan-tuan buat kerja kerana Allah. Benda lain dunia tu dia ikut belakang je. Jangan jadikan dia tujuan. Dia memang tak lari dah. Orang yang nak jadi mufti, dia kena ada ilmu. Bukan bermakna masa dia mengaji dulu, aku mengaji ni nak jadi mufti. Yang tu tak ikhlas. Hang boleh jadi mufti tapi hang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengaji kerana Allah. Mufti tu dunia Allah Taala boleh bagi. Nak jadi imam, kena ada ilmu. Nak jadi imam kena ada ilmu. Dia ada apa? Dia ada tauliah dia, tauliah imam. Dia kena imam, kena dengar bacaan. Kawan baru ni kawan saya beberapa orang dia ambil tauliah imam, dengar bacaan, lari tak lari. Kenapa kadang-kadang sebahagian jabatan agama kalau dah tua dia tak bagi? Bukan dia tak nak bagi. Ada setengah orang kadang bila dah tua gigi tak ada. Bila gigi tak ada, makhraj tu dia lari. Itu yang kadang-kadang bukan jabatan tak bagi, jabatan kena dengar juga. Oh, sebab tuan-tuan bila tak ada gigi memang makhraj tu lari. Kecuali tuan-tuan buat gigi palsu, okeylah. Macam huruf zal, betul tak? Dah dia dekat dengan gigi. Bo, tepi tu. Kena takut dia bila tak ada gigi dia tergelincang lah tuan-tuan pada dia punya track dia. Baik, jadi tuan-tuan, kawan saya pergi ambil tauliah imam lah. Dia kena ada ilmu. Baca Quran tengok betul tak betul. Waladdallin mat ladhim kalim musaqqal. Berapa kita baca? 6. Boleh tak baca 2? Masa saya ambil tauliah itu soalan ni. Boleh baca 2? Yang tanya saya ni pegawai JAKIM, dia tanya. Dia pegawai JAKIM. Dia dekat Jabatan Agama Islam, dia ada seorang pegawai JAKIM. Sebab semua Jabatan Agama Islam dia dapat peruntukan besar pada JAKIM, semua dapat. Untuk kafar dan sebagainya, imam dan sebagainya. Dia tanya boleh tak baca 2?
Ha? Saya kata kat dia tak boleh. Dari segi tajwid wajib baca 6. Tuan-tuan tahu wajib di sini bukan wajib dari segi hukum tuan-tuan. Wajib dalam bacaan. Wajib bukan makna tuan-tuan baca tak cukup 6 berdosa, bukan. Dia dari segi hukum tajwid itulah bacaan dia. Tapi bukan wajib dari segi hukum. Beza nah. Tapi tuan-tuan bacalah 6. Kalau tuan-tuan tak baca 6, seolah-olah macam kita tak tahu hukum tajwid. Tapi dari segi bahasa Arab lughah, tuan-tuan baca 2 4 tak berdosa. Makruh. Sebab menyalahi bacaan. Boleh lah. Dia makruh. Sebab apa? Sebab tuan-tuan baca 2 pun makna dia tak lari pun. Tapi tuan-tuan jangan baca 2 pula. Ni saya nak cerita dari segi hukum. Tuan-tuan jangan baca 2 pula. Ustaz kata boleh. Tak, saya kata hukum dia. Dia bukan sampai jatuh haram. Wajib di sini bukan wajib aini. Macam kita katalah, pelajar-pelajar diwajibkan datang sekolah pukul 7.30. Bukan wajib fardu ain, bukan. Wajib dari segi hukum sekolah. Boleh lah. Hukum sekolah itu satu kewajipan. Dari segi hukum tajwid itu mesti. Tuan-tuan baca 2 sah. Siapa semayang dia baca waladdallin, sah. Sebab makna dia tak lari pun. Cuma dalam tajwid disebabkan dha ada lam bertemu masuk pula mad ladzim kalim saqal, sepatutnya baca 6. Itu soalannya. Saya ingat lagi soalannya. Satu kadang-kadang orang masa dia tahlil, lagi saya bagi contoh yang lain. Dari segi hukum tajwid, bila kita berhentikan illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, bima syaa, mak wajib muttasil. Mak wajib muttasil kita baca 5 kan? 4 5. Tapi bila kita wakaf, dia bukan 4 5, dia wajib 6 sebenarnya. Mat wajib muttasil. Bila kita berhenti, dia bukan 5, bukan 4, tapi dia jadi 6. Sebab nak membezakan dengan ma'arid li sukun. Ma'arid li sukun ialah dia ada 2 4 6. Betul tak? Iyyaka nasta'in 2, iyyaka nasta'in 4, iyyaka nasta'in 6. Tapi kalau mat wajib muttasil, bila tuan-tuan berhenti, dia 6. Tapi bila kita baca lepas sembahyang, kita tak baca 6, kita baca 2 kadang. Illa bima syaa wasi'a kursiyyu sama, boleh ya, bukan tak boleh. Tak berdosa pun. Tapi yang sepatutnya 6. Boleh lah. Yang salah yang tajwid ni silap yang menghilangkan makna. Itu baru batal. Dosa dan batal. Tu yang tuan-tuan tengok dalam kitab fiqh. Bila baca apa tukar huruf kan. Ihdinas, contohnya zal jadi siratal ladzi. Jangan tukar zai. Batal semayang. Batal kan? Siratal lazi, bukan lazi. Tu zai. Siratal ladzi. Tapi ada yang tertukar huruf tak batal. Ada. Kita tengok dalam kitab. Tengok dalam kitab Qaulut Tam fi Ahkam Imam wal Makmum. Apa ulama sebut? Yang kalau ada qiraat lain baca, dia anggap tak batal walaupun sepatutnya jangan campur qiraat. Tapi dia anggap tak batal. Contohnya sad jadi sin. Ada qiraat baca. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan sira, dia sira, tiraan sad. Dia baca sin. Siratal ladzi. Imam Ibn Hajar kata tak batal lagi, tapi makruh. Tak batal lagi. Pasal apa? Pasal ada qiraat yang baca lagu tu. Tapi tuan-tuan jangan baca pula. Ustaz Gusam lagu tu baca tak? Jangan. Saya nak kata semayang tu tak batal. Pasal apa? Pasal ada qiraat lain baca. Boleh tengok tuan-tuan dalam Qaulut Tam fi Ahkam Imam wal Makmum. Kan tak silap dia sebut situ bahasan. Tapi saya nak cerita di sini tuan-tuan, apa dia? Nak jadi imam ni kena ada ilmu. Sebab tu kalau di Penang keluar apa? Di Penang dia keluar arahan tu. Mana-mana ustaz yang main mengajak tak boleh jadi imam. Penang keluar. Tak boleh jadi imam. Saya memang, kecuali saya semalam saya ke di Penang, Masjid Sungai Duri. Imam sana tak ramai. Selalu saya jadi imam lah. Saya duduk risau juga ni kalau daripada report ni. Saya tauliah Penang saya dah. Tauliah Perak saya dah. Tauliah imam saya tak ada. Kalau ikut dari segi undang-undang tak boleh lah. Dia kata ustaz baca okey lagi pada imam. Bukan kira lagu tu. Tuan-tuan kalau bawa kereta terror pada anak, tapi tuan-tuan tak ada lesen, kena saman tu. Faham tak? Tuan-tuan bawa kereta pandai pada orang, hebat, tapi lesen tak mau ambil, kena saman. Tuan-tuan bila polis tahan, tuan-tuan tak boleh kata saya bawa kereta pandai, orang ada lesen ni. Bukan kira lagu tu. Dia kira undang-undang dia.
Dia ikut orang lah tuan-tuan. Perak tak keluar ikut. Tapi kalau Penang memang dia keluar arahan lah. Tak boleh. Ustaz sekadar, mungkin ada sebab lah kot. Sebab di Penang tu, Masjid Jawi tu 2 kali jadi kes. Ustaz, dia pun panggil baca khutbah, dia tak duduk antara 2 khutbah. Jadi masalah. Duduk antara 2 khutbah itu syarat sah khutbah. Dia ustaz, tapi saya tak tahu, 2 kali dah jadi. Boleh pasti tu kot Penang keluar tu ustaz tak boleh jadi imam. Dia keluar beberapa kali penegasan dia. Kita Perak pun lama kena ada tauliah, cuma baru ni lagi tegaskan lagi. Apa tempat kalau tuan-tuan relax lagi tuan-tuan. Dia minta tauliah tuan-tuan. Minta tauliah. Tak apalah tuan-tuan. Dia sebenarnya bukan isu itu sangat. Dia ada isu yang katanya orang luar yang dipanggil itu ada masalah isu keselamatan kot. Yang polis kata dia ni macam patut tak boleh masuk. Tiba-tiba masuk. Itulah isu dia sebenarnya. Sekejap, sebulan, lepas tu okey balik lah. Tuan-tuan dah dengar kan? Ada isu yang minta tauliah lah, ceramah luar tak boleh lah. Sebulan lah dia pun nak perbaiki balik SOP. SOP panggil ceramah luar supaya tak bertemu dengan SOP pihak berkuasa polis. Baik. Jadi tuan-tuan, kena ada ilmu. Tuan-tuan, tapi janganlah tuan-tuan mengaji, hafal Quran, mengaji pasal apa? Aku nak jadi imam kat kampung lah. Itu niat dia tak betul dia tu. Bila ada ilmu, pandai baca Quran, pandai buat semayang, pandai hukum, bila balik kampung memang orang tolaklah jadi imam. Ada kelayakan, tapi jangan itu yang kita cari. Dunia ni, kenapa disebut dunia? Dunia tu rendah, dani'ah, benda yang rendah dan hina. Dia memang ikut tuan-tuan. Tuan-tuan ada ilmu, tuan-tuan akan dapat jawatan yang sesuai dengan ilmu. Tuan-tuan ada ilmu, tuan-tuan boleh menyampaikan ilmu. Tuan-tuan ada ilmu, tuan-tuan akan dilantik dengan jawatan sesuai dengan ilmu kita. Tak lari dah benda tu. Sebab tu bila kita buat kerja agama, tuan-tuan tak usah duk fikir nak dunia. Pasal apa? Dunia tu memang dia follow belakang dah. Tapi yang ruginya bila kita buat kita nak dunia, itu yang rugi. Dalam Quran sebut banyak tuan-tuan. Man kana yuridul ajila ta'jalna lahu fiha ma nasha. Siapa yang nak bersegera, dia nak segera. Dia nak semayang nak orang puji, dia sedekah nak orang puji, dia semua nak segera, nak orang puji semua. Ajalna lahu fiha ma nasha. Kami bagi sungguh. Siapa yang buat ibadah nak orang puji, Allah Taala bagi sungguh, ya ada orang puji. Summa ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami jadikan neraka jahanam bagi dia, dia masuk dalam keadaan hina, lagi rendah. Jangan buat kerana dunia. Dia macam bayang tuan-tuan. Dunia ni macam bayang. Katakan cahaya matahari di belakang kita, bayang di depan kita. Bila kita kejap bayang, boleh tak kita potong bayang tuan-tuan? Tuan-tuan takkan mampu potong bayang. Saya pun tak mampu. Siapa pun takkan mampu. Itulah dunia. Tuan-tuan kejap takkan habis tuan-tuan. Tak habis. Semua nak dunia. Dunia ni takkan habis, takkan selesai. Kita akan habis tutup usia kita dengan kejap dunia dan banyak benda yang kita lepas. Dunia takkan habis. Tuan-tuan dah pakai kereta ni, tengok orang lagi mewah, nak pakai lagi mewah, tukar lagi. Dia ada lagi mewah dan mewah. Tuan-tuan takkan mampu kejap. Kita rasa hebat pakai kereta 200,000. Ada kereta yang sampai 500,000. Kita dah pakai 500,000. Ada kereta yang sampai 1 juta lebih. Dia akan jadi tak cukup. Saya berapa ramai saya jumpa orang yang duit banyak. Pasal apa dia tak cukup? Dulu duit sikit cukup, makin banyak makin tak cukup. Pasal apa? Kadang-kadang kita belanja ikut duit, bukan ikut keperluan. Lagi banyak gaji, kereta kena besar sikit. Dia banyak gaji, yang ni kena mewah sikit. Lagi kaya, bini kena 2. Bukan salah bini 2 lah, boleh bini 2, saya tak silakan lah. Tapi saya nak kata bila bini 2 lagi susah bini 2 bukan senang. Ramai saya jumpa orang yang bini 2 harta banyak, mula-mula syok, lepas tu menyesal. Itulah. Bila kalau kahwin tu semata-mata fikir nafsu, nak seronok, nafsu ni sampai tahap dia cemui. Itu nafsu. dia macam tu je tuan-tuan. Semua benda macam tu kan. Macam kita lah tengah lapar tuan-tuan makan makanan yang paling tuan-tuan suka. Bila dah kenyang tuan-tuan pun tak lalu. Nafsu memang macam tu. Sama lah nak berbini banyak pun. Betul tak kan? Mula-mula seronok. Bila dah lama tu, mungkin dia rasa berat sikit. Baik, tak apalah tuan-tuan. Nak ceritanya tuan-tuan, dunia ni takkan habis. Takkan selesai. Jangan kejak dunia. Kejak dunia, kita tak terkejak dia. Habis nak pergi ke mana? Jangan kejak bayang. Kita bergerak kepada sumber cahaya. Gerak pada mana cahaya itu datang. Kita bila bergerak pada cahaya itu datang, ni petunjuk lah. Bayang duduk kat mana? Dia duduk belakang kita.
Tuan-tuan bergerak ke sumber cahaya. Bayang tu dia tak boleh lari pada tuan-tuan. Dia ikut je tuan-tuan. Macam itulah tuan-tuan. Tuan-tuan semayang kerana Allah, tuan-tuan sedekah kerana Allah, tuan-tuan buat segala kebaikan kerja-kerja agama kerana Allah semata-mata. Benda tu datang kemudian lah. Tuan-tuan pergi haji lah semata-mata kerana Allah. Tak ada tujuan lain. Sampai tuan-tuan pun tak nak lah. Ada orang ikhlas sungguh, dia tak mau balik orang panggil dia haji. Dia tak mau. Tapi kadang-kadang orang kata, oh ni haji, orang lain yang panggil. Dah panggil nak buat macam mana? Takkan kita nak marah. Woi jangan panggil. Tak, dia panggil nak buat macam mana? Kadang bila orang jemput tulis haji di depan, bukan kita nak. Benda tu sendiri datang, automatik. Nah, jadi tuan-tuan hafal Quran nak jadi apa? Al-Hafiz. Tak perlu dapat pujian tu. Nanti benda tu datang sendirilah tuan-tuan. Al-Hafiz. Jangan buat kerja supaya dipuji tuan-tuan. Kalau kita nak, kita dapat setakat pujian tu jelah tuan-tuan. Baik. Syuruk berapa tuan-tuan? 7.10. Betul? Betul ya? 7.10. Kita nak berhenti tuan-tuan. Itu baru mukadimah tuan-tuan. Tak masuk lagi dia punya ayat Quran, belum lagi. Satu lagi ayat tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Allah Ta'ala tidak mendapat daging-dagingnya dan darahnya, tetapi mendapat takwa daripada kamu. Ini merujuk kepada haiwan korban. Daging dan darah tu tak sampai pada Allah, tapi yang sampai ni takwa. Takwa ni maksud apa? Keikhlasan kita bila korban semata-mata kerana Allah. Yang tu yang sampai dapat pahala. Nah, bukan daging dan darah. Daging darah dapat kat kita, manusia yang makan tuan-tuan. Dan fakir miskin lah. Kemudian firman Allah Ta'ala lagi, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhullah. Katakanlah apa yang kamu sembunyikan dalam dada kamu ataupun apa yang kamu nyatakan, Allah Ta'ala mengetahui. Yang dalam dada ni Allah Ta'ala tahu. Habis tuan-tuan. Akan datang kita akan masuk hadis yang pertama. Ini baru mukadimah ni. Semua bab Imam Nawawi akan bagi ayat Quran dan huraian, baru masuk pada hadis. Habis tuan-tuan. Saya mohon maaf tuan-tuan kalau kurangan dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum sa'iril muslimina wal muslimat minna wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahmuman wa la matruda. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallam. Alhamdulillahil alamin.